Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini, kali ini perkongsian cikgu adalah berkaitan dengan pelaksanaan kerja kursus 2021 lah untuk subjek pengajian perniagaan 946/4. Jadi, untuk mengetahui apakah perkongsian cikgu berkaitan dengan panduan pelaksanaan kerja kursus ini, kita jumpa sebentar live. Okey, anak pelajar, apa yang cikgu akan sharekan kali ini adalah berkaitan dengan panduan untuk pelaksanaan kerja kursus pengajian perniagaan 946/4. Okey, di sini untuk pelajar-pelajar semester 3 2021 yang mana akan melaksanakan kerja kursus ini sepanjang semester ketiga ini. Okey, seperti yang anak pelajar sudah maklum kerja kursus pengajian perniagaan ini di mana setiap calon sama ada calon sekolah kerajaan, calon sekolah bantuan kerajaan, calon sekolah swasta ataupun calon persendirian individu mesti membuat satu tugasan pada semester ketiga yang akan dinilai sebagai kerja kursus. Ini untuk subjek pengajian perniagaan lah Okey, laporan tugasan berkenaan mesti disiapkan dan dikemukakan pada tarikh yang telah ditetapkan oleh MTN. Okey, ini ada dia punya jadual pelaksanaan yang mana pelajar boleh rujuk jadual pelaksanaan itu dalam manual pelajar. Yang mana pelajar dengan download dahulu manual tersebut sebenarnya. Semua ada dalam manual tersebut. Okey, calon juga dikehendaki untuk membuat pembentanan lisan yang akan diberikan penilaian. Okey, dan calon yang gagal mengemukakan laporan tugasan dan gagal hadir untuk membuat pembentanan lisan akan dianggap tidak memenuhi keperluan mata pelajaran ini dan akan diberikan grade F untuk keseluruhan mata pelajaran ini. Sebab itu cikgu ingatkan para pelajar, kerja kursus ini adalah wajib, elemen yang wajib dalam setiap subjek. Pelajar yang tidak menghantar, tidak membuat, maka kamu tidak akan dapat keputusan untuk subjek pengajian perniagaan. Sebab dia salah satu elemen yang wajib. Okey, tugasan yang diberikan adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pengajian Perniagaan SBPM. Sama ada tajuk daripada semester yang pertama, kedua ataupun yang ketiga. Okey, seterusnya para pelajar, objektif kenapa kerja kursus ini diperkenalkan. Antaranya tugasan ini adalah untuk menilai dan memperkukuhkan kemampuan calon untuk memahami konsep-konsep asas yang telah dipelajari dalam subjek ini. Okey, kemudian untuk menganalisis secara kritis dan memahami elemen-elemen perniagaan yang perlu ada dalam sesebuah organisasi. Kemudian untuk mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari daripada pelbagai topik di organisasi yang dikaji. Maksudnya kerja kursus ini diadakan untuk melihat sama ada pelajar ini, pelajar-pelajar yang mengambil subjek pengajian perniagaan ini, kamu faham tentang apa yang telah kamu belajar dalam semester pertama, kedua ataupun ketiga berkaitan dengan konsep-konsep yang ada secara keseluruhannya dalam subjek pengajian perniagaan. Di samping itu juga untuk melihat sama ada pelajar kamu boleh menganalisis dan memahami elemen-elemen dan mengaplikasikan pengetahuan yang telah kamu pelajari berkaitan dengan organisasi, berkaitan dengan perniagaan. Dan berkaitan dengan semua aspek yang terdapat dalam subjek pengajian perniagaan.
Okey. Seterusnya, ya, untuk menerapkan domen kemahiran insaniah ke dalam mata pelajaran. Okay, kemahiran insaniah ini seperti kemahiran bekerjasama, kemahiran memimpin, kemahiran berkomunikasi, kemahiran merancang dan banyak lagi ya, supaya kamu para pelajar boleh terapkanlah ya ke dalam mata pelajaran tersebut. Itu antara objektifnya lah. Okey, selain itu ya anak-anak pelajar, secara keseluruhannya ya, kerja kursus ini adalah wajib diambil oleh semua calon. Ya, tidak kiralah sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, sekolah swasta ataupun calon persendirian. Okey, dilaksanakan oleh semua calon SPTM yang mengambil mata pelajaran pengajian perniagaan semester yang ketiga. Maknanya kerja kursus ini untuk subjek pengajian perniagaan yang akan dilaksanakan pada semester yang ketiga. Dan penilaian kerja kursus adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang berterusan. Okey, itu secara pengenalan ataupun secara umumnya berkaitan dengan kerja kursus. Okey, sini kita akan lihat ya pelaksanaan kerja kursus untuk subjek pengajian perniagaan. Okey, kita lihat tanggungjawab calon ataupun tanggungjawab pelajar. Okey, apa tanggungjawab kamu sebagai calon ataupun pelajar yang mengambil subjek pengajian perniagaan? Okey, antara tanggungjawab kamu sebagai pelajar ataupun calon ya adalah satu, ya, calon SPTM wajib melaksanakan kerja kursus pengajian perniagaan. Ya, calon dikendaki merancang dan melaksanakan kerja kursus dari awal semester 3 hingga tamatnya semester ketiga. Okey, seterusnya, calon dikehendaki mendapat bimbingan guru dalam pemilihan tajuk dan pelaksanaan kajian. Okey, kemudian ya, calon digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi bagi mencari dan mengumpul data. Okey, kemudian kajian ini boleh dilakukan secara berkumpulan tetapi laporan hasil kajian perlu disediakan secara individu. Okey, jangan salah faham ya, dilakukan secara berkumpulan ini maksudnya mungkin kamu bekerjasama dalam mencari maklumat, mencari data, ya, perbincangan tentang aspek-aspek tertentu. Tetapi penulisan laporan kajian adalah secara individu. Okey, jadi anak-anak pelajar jangan salah faham ya konsepnya. Okey, kemudian sebagai calon juga, sebagai pelajar juga, ya, tanggungjawab kamu adalah untuk menghasilkan karya sendiri. Ya, calon perlu menyatakan sumber-sumber rujukan dan maklumat yang diambil dari mana bahan ataupun tulisan. Maknanya tiada unsur penipuan, tiada unsur plagiat. Okey, dan seterusnya, ya, calon ataupun pelajar wajib untuk membentangkan laporan secara lisan dan menggunakan bahan pembentangan yang sesuai. Ya, biasa yang digunakan adalah PowerPoint lah ya. Okey, itu antara tanggungjawab calon ataupun pelajar yang mengambil subjek pengajian perniagaan. Okey, ini pula adalah jadual perancangan dan pelaksanaan. Okey, yang mana jadual perancangan ini adalah mengikut tarikh yang sebelum ini, ya, yang belum lagi ada perubahan. Nah, kalau kamu ikut tarikh di sini, bermula 29 November hingga 21 Januari sebenarnya adalah tempo untuk kamu membuat penyediaan dan penulisan laporan kerja khusus untuk sesi penilaian. Ini maknanya tempo kamu menghasilkan kerja khusus kamu adalah sehingga 21 Januari nanti. Okay, pada 24 Januari hingga 4 Februari pula adalah sesi pembentangan dan penilaian, dan 12 Februari hingga 22 Februari itu adalah penskoran kerja kursus dan markah kamu akan dihantar ke MTM. Tapi tarikh ini adalah tarikh yang terdapat dalam manual lah, ya, yang belum ada perubahan lagi setakat ini. Okey, kita lihat format penulisan kerja kursus untuk subjek pengajian perniagaan.
Anak-anak pelajar kena ingat ya, setiap subjek yang ada kerja kursus, format penulisannya adalah berbeza. Ya, jadi anak-anak pelajar kena ingat. Untuk pengajian perniagaan dia ada formatnya sendiri, subjek lain pun dia ada formatnya sendiri. Jangan andaikan semua subjek itu mempunyai format yang sama. Okey, untuk subjek pengajian perniagaan, ya. Satu, para pelajar digalakkan menggunakan teknologi maklumat. Okey, kemudian warna muka depan, cover untuk kamu punya KK ini adalah warna ungu muda. Saiz kertas adalah A4 putih. Margin, ya, atas bawah 1 inci, kiri kanan 1.25 inci. Sebenarnya marginnya adalah margin asal kalau dalam laptop kamu ya. Kalau yang tidak diubah lah, ya, ini adalah margin asal. Atas bawah 1 inci, kiri kanan 1.25 inci. Okay, kemudian tulisan untuk KKPP adalah Times New Roman. Saiz tulisan font dia adalah 12. Okay, spacing 1.5 untuk kamu punya penulisan, tetapi untuk abstrak 1.0. Berbeza. Okay, kemudian menggunakan penomboran tajuk dan subtajuk. Okay, contohnya untuk pengenalan 1.0. Ya, untuk apalagi lepas pengenalan objektif 2.0 dan seterusnya lah, ikut dia punya sistem penomboran. Okey, kemudian panjang penulisan hendaklah sekurang-kurangnya 3.500 hingga 6.000 patah perkataan sahaja. Dan jumlah ini termasuklah jadual, gambar, graf atau carta yang berkaitan. Semua itu termasuk dalam bilangan patah perkataan inilah, ya. 3.500 hingga ke 6.000 patah perkataan sahaja. Okey, ilustrasi atau gambar raja boleh digunakan untuk menyokong penulisan kamu. Okey, itu berkaitan dengan format penulisan. Okey, seterusnya susunan penulisan kerja kursus kamu, ya, susunan dalam kamu punya kandungan kerja kursus, ya. 1, kulit hadapan KK, ya, yang paling depan kulit hadapan kamu itu ungu, itu lampiran 1. Kemudian selepas kamu punya kulit hadapan itu, kena masukkan borang perakuan calon BPC, lampiran 2. Okey, kemudian diikuti dengan borang rekod kerja kursus calon BRKKC, lampiran 3. Okey. Dan yang keempat barulah masuk kamu punya penulisan kerja kursus. Kamu punya laporan kerja kursus. Selepas 3 inilah, ya, selepas kulit hadapan, borang perakuan calon, borang rekod kerja, barulah kamu masukkan kamu punya laporan. Ya, penulisan kerja kursus kamu. Okey, kemudian laporan ini hendaklah diserahkan kepada guru dalam bentuk bercetak dan berjilid. Tapi untuk setakat ini berjilid itu kita tidak lakukanlah, ya, kita hanya binding sahaja. Tapi bercetak ya kena cetak. Okey, itu berkaitan dengan format penulisan untuk kerja kursus pengajian perniagaan. Okey, seterusnya anak-anak pelajar, ya, kita akan lihat pula berkaitan dengan struktur penulisan. Okay, ini struktur penulisan untuk KK pengajian perniagaan ini. Kerja kursus, ya, sekali lagi cikgu ulang, ya, berkaitan dengan kerja kursus ini. Ya, boleh dilakukan secara berkumpulan, ya, bagi aktiviti sahaja. Ya, contohnya seperti perbincangan skop dan kandungan kajian ataupun capaian data ataupun maklumat. Walau bagaimanapun, laporan bertulis kerja kursus hendaklah disediakan secara individual. Ini makluman yang lebih lanjut berkaitan yang tadi itulah. Okay. 1 laporan kerja kursus yang lengkap hendaklah dikemukakan oleh calon, yang mana laporan kerja kursus kamu ini akan mengandungi perkara-perkara seperti berikut. Okey. 1, tajuk. Dalam laporan kamu, ya, ini sudah kita tulis kamu punya pelaporan untuk kerja kursus. Okay, 1, tajuknya. Okay, selepas tajuk kena ada abstrak. Okay, kemudian baru isi kandungan kamu. Okay, di bawah itu, ya, ikutlah dia punya kandungan, ya, ikut sistem penomboran 1.0 pengenalan.
2.0 objektif kajian, 3.0 latar belakang kajian, 4.0 kaedah kajian, 5.0 dapatan kajian dan perbincangan, 6.0 penutup. Okey, seterusnya senarai rujukan dan lampiran. Senarai rujukan dia ada numbering. Numbering setakat 6.0 sahaja, iaitu penutup. Ini dia punya susunan. Okey, susunan secara umum ya. Okey, seterusnya penulisan laporan kajian. Okey, tajuk ya, tajuk di sini kalau kamu lihat, tajuk di sini adalah pernyataan tentang apa yang dikaji. Yang mana kamu boleh dapatkan tajuk. Ya, tajuk itu terdapat dalam soalan kajian. Maksudnya kamu boleh buat tajuk itu dengan melihat kepada soalan kajian yang telah kamu terima. Okey, contohnya, cikgu bagi contoh ya. Kajian tentang, okey, masukkanlah skop kajian kamu dalam menguruskan perniagaan ABC. Ya, ini contoh secara umum untuk tajuk. Okey, itu untuk tajuk. Okey, seterusnya kita akan lihat pula ya, yang mana kalau berdasarkan soalan untuk kerja kursus kamu pada semester ini ya, skop kajian dia ada 4 skop yang utama lah ya. Satu berkaitan dengan ciri usahawan ya, yang mana dalam ciri usahawan ini kamu kena kaji berkaitan dengan sifat-sifat peribadi dan tabii orang yang berjaya. Kemudian skop yang kedua memula dan menjalankan perniagaan, yang mana di sini kamu akan lihat kepada 3 aspek lah. Satu, kaedah memulakan perniagaan. Yang kedua, sumber pembiayaan yang diterima bagi memulakan perniagaan. Dan yang ketiga adalah kemudahan dan bantuan yang diterima bagi memulakan perniagaan. Okey, kemudian skop kajian yang keempat adalah peranan usahawan dalam pengurusan organisasi. Okey, dan skop yang keempat adalah cabaran usahawan dalam perniagaan. Jadi, anak-anak pelajar cuba buat tajuk berdasarkan 4 skop kajian ini. Ya, cuba masukkan ke 4 skop kajian itu dan cuba hasilkan satu tajuk untuk kamu punya kerja kursus. Okey, seterusnya selepas penulisan tajuk, ya, kita akan lihat pula kepada abstrak. Tetapi anak-anak pelajar saya ingatkan, abstrak ini hanya boleh kamu buat setelah kamu selesai sepenuhnya berkaitan dengan penulisan laporan kerja kursus kamu. Ya, maknanya siap keseluruhan kerja kursus, barulah kamu boleh tulis kamu punya abstrak. Kenapa? Okey, sebab dalam abstrak ini, apa yang perlu kamu masukkan? Okey, satu, kamu kena masukkan tajuk. Okey, yang kedua, kena masukkan objektif. Okey, seterusnya kena masukkan kaedah kajian yang kamu gunakan. Okey, kena masukkan dapatan kajian secara umum. Ya, kena masukkan rumusan tentang kajian kamu. Okey, cadangan penambahbaikan dan penutup untuk keseluruhannya lah. Ya, yang mana di sini untuk abstrak ini kamu buat dalam satu muka surat sahaja, satu perenggan, yang mana patah perkataannya adalah 200, tidak lebih daripada 200 patah perkataan dengan spacing 1.0. Sebab itu cikgu cakap abstrak ini hanya boleh kamu buat apabila kamu punya penulisan kerja kursus selesai. Nah, sebab kamu akan bincangkan, kamu akan nyatakan dalam abstrak itu benda-benda yang telah kamu dapat dalam kamu punya kajian. Ya, cumanya kenapa cikgu terangkan sekarang, ini untuk panduan kamu menulis abstrak sahaja. Okey, ya, boleh ya. Okey, seterusnya kita akan lihat pula berkaitan dengan pengenalan. Apa yang perlu ada dalam pengenalan? Okey, untuk pengenalan di sini adalah pernyataan tentang apa yang dikaji, yang mana ya kamu kena memperkenalkan skop kajian secara umum.
Okey, ya, kenalkan secara umum sahaja kamu punya kajian. Jadi kalau ada 4 skop kajian tadi, kamu kenalkanlah secara umum berkaitan dengan apa yang akan kamu kaji sebagai pengenalan. Okey, biasanya untuk pengenalan ini dia tidak lebih daripada 2 muka surat lah, ya. 1 muka surat setengah pun dia sudah memadai. Ya, bergantung kepada bagaimana kamu menulis ataupun menghurai berkaitan dengan skop kajian yang terlibat. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan objektif. Ya, selepas pengenalan, ya, apa yang kamu kena buat adalah objektif lah. Ya, apa yang perlu ada dalam objektif ini? Ya, di sini penyataan tentang objektif kajian yang dilakukan berkaitan dengan tajuk kajian yang telah ditentukan seperti yang telah ditetapkan. Maknanya objektif kamu adalah berdasarkan daripada tajuk yang telah diberi. Ya, okey. Jadi, dalam kajian kamu, ya, aspek yang perlu kamu masukkan tadi, kalau kamu lihat kepada soalan kajian kamu adalah, dia ada 4 aspek yang utama kan. Ya, ciri-ciri usahawan, ya, memulakan perniagaan, kemudian peranan usahawan dalam fungsi pengurusan, dan yang keempat, cabaran dalam perniagaan. Jadi, untuk kamu membuat objektif, kamu kena rujuk kepada 4 aspek ini. Ya, pastikan objektif kamu mengandungi keempat-empat aspek inilah. Nah, ya. Jadi untuk secara detailnya, ya, kamu boleh lihat dalam manual kamu, ya, yang mana untuk ciri ini dia dipecahkan kepada 2. Ya, ada 2 kan. Okey, untuk memulakan perniagaan ini dia ada beberapa bahagian yang kamu kena masukkanlah berkaitan dengan kaedah, kemudian pembiayaan, kemudahan dan bantuan. Okey, jadi cuba buatlah objektif berdasarkan skop kajian yang telah diberi. Okey, kalau kamu lihat di sini, ya, cikgu bagi contoh, ya, secara umum sahaja contoh di sini. Objektif kajian ini dijalankan ialah, okay, 1, untuk mengenal pasti apa. Nah, apa yang kamu mau kaji tadi? Apa skop yang pertama tadi? Mengenal pasti apa dari aspek apa bagi usahawan ABC. Nah, cubalah, ya, anak-anak pelajar cuba untuk buat dahulu objektif ini. Okey, seterusnya, selepas objektif, kita akan lihat pula berkaitan dengan latar belakang kajian. Okey, dalam latar belakang kajian, ya, apa yang perlu kamu masukkan? Di sini, latar belakang kajian adalah huraian tentang aspek utama ataupun tumpuan kajian yang dijalankan berdasarkan keperluan tajuk kajian. Maknanya di sini kamu akan huraikan skop kajian yang diberi. Okey, sini kamu boleh masukkan juga latar belakang usahawan itu secara umum. Okey, kemudian bincangkan apa aspek-aspek yang terdapat di dalam kajian secara teori. Ya, secara teorinya dahulu. Okey, dan mana kamu juga kena memberi gambaran aspek yang dikaji dan bagaimana kajian itu kamu akan jalankan. Okey, yang mana di sini, ya, anak-anak pelajar dalam latar belakang kajiannya, apa yang teori yang kamu bincangkan itu, ya, kena sokong dengan citation terkini ataupun sumber rujukan kamu itulah, ya, kena bagi sokongan. Okey, contohnya menurut siapa? Usahawan itu apa? Ya, bukan kamu ambil daripada penyataan-penyataan yang tidak berasas. Kena bagi yang penyataan yang sahih, yang ada sokongan lah, ya, tentang penyataan tersebut. Jadi menunjukkan apabila kamu ada citation ini, menunjukkan penulisan kamu itu bukan cakap-cakap kosong lah, ya, bukan sembang kedai kopi, maknanya ada sokongan. Okey, kenapa kamu cakap usahawan yang berjaya itu mempunyai ciri-ciri begini? Kenapa? Ini disokong dengan apa? Maknanya ada sokongan maklumat. Ya, bukan setakat sembang kosong. Jadi ingat, ya, dalam latar belakang kajian, kamu bincangkan semua skop kajian ini, tetapi kena disokong dengan kamu punya citation untuk mengukuhkan lagi kamu punya penulisan.
Okey, seterusnya selepas latar belakang kajian, ya, barulah kita masuk kepada kaedah kajian. Okey, untuk kaedah kajian ya, bagi kajian kamu ini anak pelajar, di sini huraian tentang kaedah yang digunakan dalam melaksanakan kajian. Ya, kamu kena maklumkan, kamu kena nyatakan, kamu kena huraikan apa kaedah yang kamu gunakan dalam melaksanakan kajian. Dan pelajar boleh menerangkan secara teori dahulu berkaitan dengan kaedah kajian dengan disertakan dengan citation terlebih dahululah, ya, citation terlebih dahulu. Okay, contohnya kamu memperkenalkan kaedah kajian, apa maksud kaedah kajian, ya, apa yang terdapat dalam kaedah kajian secara teori. Okay, kemudian kaedah pengumpulan data di sini kita ada data prima yang mana di sini penjelasan perlu diberikan bagi kaedah pengukuran, pencerapan, soal selidik, temu bual dan pemerhatian. Okey, sekiranya berkaitan dengan data prima yang kamu gunakan, contoh kamu menggunakan pemerhatian. Ya, kamu kena beri penjelasan. Kenapa kamu guna pemerhatian? Apa sebab? Apa yang kamu, apa maklumat yang kamu dapatkan melalui pemerhatian? Ya, apa kelebihannya kamu buat pemerhatian itu? Apa rasionalnya? Ya, begitu juga dengan data sekunder. Okey, penjelasan bagi kaedah pemerolehan data iaitu melalui capaian internet, kajian kepustakaan, laporan, buku, majalah ataupun surat khabar. Okey, di sini anak-anak pelajar perlu berikan justifikasi, ya, sebab penggunaan, kenapa dirujuk dan untuk apa dirujuk. Kenapa kamu gunakan temu bual, kenapa kamu gunakan pemerhatian, kenapa kamu buat kajian kepustakaan. Ya, apa data, apa maklumat yang kamu dapat melalui capaian internet. Ya, apa buku yang kamu rujuk, apa sebab, untuk apa maklumat yang kamu dapatkan melalui data-data tersebut. Kena huraikan semua itu secara detail lah. Okey, dan untuk kajian ini, ya, data prima, ya, adalah data wajib yang perlu digunakan oleh para pelajar. Maklum ya? Okey, seterusnya, selepas penulisan kaedah kajian, ya, apa yang perlu dilakukan oleh para pelajar adalah, okey, ini secara kesimpulannya lah berkaitan dengan kaedah kajian tadi. Okay. Boleh nyatakan dahulu definisi tentang kaedah kajian secara teori, ya. Jenis data yang ada di dalam kajian, ya, kita ada data prima dan data sekunder. Okay. Kaedah memperoleh data, ya, kaedah kamu memperolehi data itu kalau secara prima, ya, kamu boleh gunakan sama ada soal selidik, temu bual dan pemerhatian. Tapi bergantung kepada kamu punya kajian lah. Jadi kalau anak-anak pelajar lihat kepada soalan kajian ini, anak-anak pelajar kena lihatlah apa kaedah prima yang boleh digunakan, yang paling sesuai kamu gunakan. Okey, kemudian kalau data sekunder, ya, di sini kita ada kajian di perpustakaan. Okey, buku rujukan, sila nyatakan dia punya nama, penulis, tajuk buku, tahun, penerbit. Okey, kemudian sumber dari internet, contoh laman sesawang syarikatkah, Facebook syarikatkah dan lain-lain, ataupun link laman web, ya. Okey. Media cetak dan lain-lain sumber sekunder. Ya, kena tahu tajuk, tarikh, muka surat dan sumber. Ini secara keseluruhannya lah berkaitan dengan kaedah kajian. Okey, seterusnya anak-anak pelajar. Selepas kaedah kajian, ya, barulah kita melihat kepada dapatan kajian. Okey, 5.0, ya, penulisan dapatan kajian. Okey, dalam penulisan dapatan kajian ini, anak-anak pelajar kena melihat kepada soalan kerja kursus lah, ya. Kalau kita balik kepada soalan kerja kursus, di sini calon diminta untuk memilih seorang usahawan tempatan bagi menjalankan kajian tentang kejayaan yang dicapai oleh tokoh berkenaan. Kajian hendaklah meliputi aspek-aspek berikut. Okey, 1, ciri-ciri usahawan. 2, memulakan perniagaan. 3, peranan usahawan dalam melaksanakan fungsi pengurusan dalam organisasi. 4, cabaran dalam perniagaan.
mana laporan kajian mestilah disertakan dengan bukti kajian yang telah dibuat beserta lampiran yang relevan. Okey, ini berdasarkan soalan kerja kursus kamu lah. Okey. Dalam penulisan dapatan kajian, ya, untuk penulisan dapatan kajian kamu tadi 5.0, sekarang kita akan pecahkan kepada 5.1 lah. Yang pertama, skop yang pertama tadi adalah ciri-ciri usahawan. Okay, dalam ciri-ciri usahawan, apa yang anak-anak pelajar kena kaji adalah satu, sifat-sifat peribadi usahawan berjaya, dan yang kedua, tabi'i orang yang berjaya. Jadi maknanya di sini ada dua aspek untuk skop kajian yang pertama. Untuk ciri itu, kamu pelajar kena dapatkan dua benda ini. Satu, sifat peribadi, yang kedua, tabi'i orang yang berjaya. Okey, di sini anak-anak pelajar, ya, kamu diingatkan untuk mendapatkan sekurang-kurangnya minimal 2 setiap ciri inilah, ya. 2 untuk sifat, 2 untuk tabi'i. Tapi kalau lebih sebenarnya dia tidak ada masalah lah. Tetapi anak-anak pelajar kena ingat bilangan patah perkataan kamu itu 3.500 sehingga 6.000. Okey? Okey, itu skop yang pertama. Skop yang kedua tadi adalah memula dan menjalankan perniagaan. Dalam skop yang kedua ini, ya, apa yang perlu pelajar dapatkan adalah apa kaedah yang digunakan oleh usahawan dalam memulakan perniagaan. Kena hurai apa kaedah yang dia gunakan. Okay? Yang mana kalau kamu lihat, ya, kalau kamu nanti kamu akan belajar dalam semester yang ketiga berkaitan dengan tajuk usahawan ni, ya, kamu akan ada tajuk berkaitan dengan memula dan menjalankan perniagaan. Di situ nanti kamu akan diterangkan berkaitan dengan kaedah yang boleh digunakan oleh usahawan. Ya, secara umumnya ada 4 kaedah lah. Jadi anak-anak pelajar kena lihat apa kaedah yang digunakan oleh usahawan tersebut. Okay, yang kedua, sumber pembiayaan yang diterima bagi memulakan perniagaan. Okey, dan yang ketiga, kemudahan serta bantuan yang diterima bagi memulakan perniagaan. Jadi di sini sekurang-kurangnya kaedah itu kamu kena nyatakan 1, pembiayaan itu 1, dan kemudahan dan bantuan yang usahawan itu terima 1, sekurang-kurangnya lah, yang 5. Okey. Kemudian, ya, skop yang ketiga, peranan usahawan dalam melaksanakan fungsi pengurusan. Okey, di sini, ya, kamu kena lihat semula kepada fungsi pengurusan yang kamu belajar dalam semester yang kedua. Okay, fungsi pengurusan, kalau kamu masih ingat, ya, anak-anak pelajar, dia ada 4 fungsi pengurusan. Apa dia? PLOC. Planning, leading, pengorganisasian. Macam mana cikgu sebut. Kemudian C itu controlling. Ya, perancangan, pengawalan, kepimpinan dan pengorganisasian. Tetapi untuk yang ini, anak-anak pelajar hanya perlu fokus kepada 2 fungsi sahaja. Mana-mana 2 daripada 4 itulah, ya. Anak-anak pelajar kena pilih 2 fungsi dan huraikan, kaitkan dengan usahawan tersebut. Apa peranan usahawan itu dalam melaksanakan 2 fungsi pengurusan dalam organisasi. Okey, dan skop yang keempat tadi, ya, skop yang keempat berkaitan dengan cabaran dalam perniagaan. Okey, cabaran dalam perniagaan ini, ya, di sini kita akan lihat daripada aspek persekitaran dalaman dan persekitaran luaran organisasi. Okey, ini kalau kamu ingat yang kamu belajar dalam semester yang pertama berkaitan dengan persekitaran umum dan persekitaran tugas. Okey, cuba lihat, ya, persekitaran umum kita ada pesta PP, persekitaran tugas kita ada 6 PKM. Ya, anak-anak pelajar cuma perlu ambil 2 untuk persekitaran umum dan 2 untuk persekitaran tugas. Ya, dan cuba lihat apa cabaran usahawan itu daripada
aspek kedua-dua aspek ini, ya. Okey, contohnya apa cabarannya dari segi cabaran dari segi ekonomi, okay, ataupun cabaran dari segi sosio budaya. Okey, begitu juga dengan persekitaran tugas. Apa cabaran dari segi pelanggan, apa cabaran dari segi pekerjaan. Nah, itu cabaran dalam perniagaan. Ya, maknanya kamu kena tengok semula apa yang kamu belajar dalam semester yang pertama, ya, berkaitan dengan persekitaran perniagaan. Ya, cuma kamu kena aplikasikan cabaran tersebutlah, ya, cabaran tersebut kepada usahawan. Okey, jadi, ya, anak-anak pelajar, kalau kamu lihat tadi, okey, kalau kamu lihat tadi, anak-anak pelajar, ya, itu berkaitan dengan 4 skop utamalah. Okey, ini 5.4 ya, sorry ya, cikgu lupa mau tukar. 5.4, 4 skop utama. Okay, skop yang pertama tadi, dia ada 2. Ya, satu, ciri sifat peribadi usahawan yang berjaya, dan yang kedua, tabi'i orang yang berjaya. Okey, di sini kamu kena sekurang-kurangnya ada 2 setiap satu. Jadi maknanya kalau kamu tengok ya, 2 untuk ciri, 2 untuk tabi'i, sudah ada 4. Okey, kemudian masuk kepada skop yang kedua. Skop yang kedua kita ada 1, kaedah memulakan perniagaan. Apa? Kemudian yang kedua, sumber pembiayaan. Okey, seterusnya yang ketiga berkaitan dengan kemudahan dan bantuan. Okey, jadi semua kalau kamu campurkan sudah ada 7 item. Kan? Nah, 7 item. Seterusnya dengan peranan, ya, peranan dalam fungsi pengurusan. Okey, peranan dalam fungsi pengurusan ambil 2 sahaja. Ya, sama ada perancangan ataupun pengorganisasian. Okey, jadi jumlahnya sudah ada 9. Kemudian campur lagi 2 persekitaran umum. Berapa sudah tu? 2 persekitaran umum, 11. Dan 2 persekitaran tugas. Jadi ada 13 item. Maknanya yang kamu kena bincangkan. Okey, ada 13 item kamu kena bincangkan dalam kamu punya penulisan laporan dapatan kajian. Ya, ingat ya, ada 13 item yang kamu kena bincangkan dalam kamu punya dapatan kajian. Okey. Seterusnya, barulah kita masuk kepada bahagian penutup. Okey, pada bahagian penutup, apa yang kamu kena bincangkan adalah rumusan keseluruhan kajian. Yang mana di sini kamu kena masukkan, ya, cadangan penambah berkaitan. Penambahbaikan berkaitan dengan kajian yang telah kamu lakukan. Okey. Kemudian selepas penutup, ya, barulah kamu masuk kepada rujukan. Okey, rujukan di sini untuk subjek pengajian perniagaan, ya, meliputi senarai lengkap semua rujukan asal yang mana untuk subjek ini dia menggunakan format gaya dewan. Okay, format gaya dewan itu ataupun APA style lah, ya, yang mana gaya rasmi dalam menyenaraikan sumber rujukan dan citasinya ataupun citation. Okey, contoh untuk kamu punya rujukan itu, penulisan rujukan kamu itu adalah seperti ini. Nah, ini format penulisan, format APA ya. Contohnya, ini untuk buku, jika buku itu ditulis oleh seorang penulis sajalah. Okey, nama akhir, titik, tahun dalam kurungan, titik, tajuk yang lengkap disondongkan, titik, kemudian nokta, kemudian tempat diterbitkan, nokta bertindih, dan syarikat penerbitan. Okey, contohnya nama akhir ini sekiranya penulis itu penulis Inggeris. Ya, nama akhir kita letak di depan, ya, baru namanya itu di belakang lah, ya. Contohnya ini, Amy Comfort. Comfort ni kita letak di depan, A itu di belakang. Okey, tahun dalam kurungan, titik, kemudian tajuk dicondongkan, A Good Age, titik, kemudian tempat diterbitkan, nokta bertindih, kemudian syarikat penerbitan. Ini sekiranya buku itu ditulis oleh satu penulis. Okey, yang kedua, sekiranya buku itu ditulis oleh 2 penulis, masukkan kedua-dua nama lah. Ya. Contohnya, ini 2 nama. Comfort A dan Calvin C. Tahunnya
tajuknya, tempatnya, dan syarikat penerbitan. Okey, kemudian sekiranya buku itu ditulis oleh 3 hingga 7 penulis, macam mana caranya? Okey, nama akhir 1, nama akhir 2, kemudian nama akhir 3. Okey. Dan senaraikan semua penulis itulah. Kalau 7 sampai ke 7 penulis. Okey, masukkan tahunnya, masukkan tajuknya, tempat dan penerbit. Okey, ini 3 hingga 7, semua nama itu kita masukkan. Okey, sekiranya pula kalau penulis itu lebih daripada 7. Okey, kalau lebih daripada 7, okey, nama 1, nama 2 sehingga nama yang ke-6 ditulis. Kemudian kita akan letak ni nokta ini dan baru masukkan nama yang terakhir. Okey, baru masukkan tahun, tajuk, tempat dan syarikat penerbitan. Okey, contohnya ini kalau contohlah penerbit penulis itu lebih daripada 7, contohnya lah 10. Okey, 10 penulis. Okey, masukkan nama yang dari pertama sehingga ke-6. Okey, kemudian tulis nokta ini. Kemudian letak nama yang terakhir, nama orang yang ke-10, baru tahun, baru tajuk, baru tempat, dan baru dia punya syarikat penerbitan. Okey. Okey, ini pula sekiranya buku yang kamu rujuk itu adalah buku organisasi, bukan penulis individu. Okey, nama organisasi, tahun, tajuk lengkap dicondongkan, tempat diterbitkan, kemudian syarikat penerbitan. Okey, contohnya ini nama organisasinya. Okey, nokta dalam kurungan tahun, nokta tajuk dicondongkan, kemudian nokta tempat diterbitkan, nokta berkili dan syarikat penerbitan. Okey, ini sekiranya buku organisasi lah. Okey, seterusnya sekiranya laman web. Laman web nama akhir, nokta, tarikh. Tarikh sekiranya adalah kalau tiada masukkan tahun saja. Okey, nokta dalam kurungan, tajuk artikel, kemudian laman web dicondongkan, kemudian dimuat turun daripada mana. Okay, contohnya ini namanya. Okey, nokta tahunnya dan sini dia ada bulan. Masukkanlah ya. Tajuknya dicondongkan. Okey, kemudian tajuk artikel ataupun tajuk artikel lah ya, alamat laman webnya. Okey. Okey, seterusnya sekiranya jurnal ataupun majalah. Okey, nama akhir, nokta, tahun dalam kurungan, tajuk artikel, nokta, nama jurnal. Okey, koma, kemudian volume ya, dalam kurungan yang keberapa, koma, kemudian muka surat penuh artikel. Okey, kalau kamu lihat contoh di sini, ini nama akhir penulisnya, dalam kurungan tahunnya, kemudian tajuk artikel itu apa, kemudian apa nama jurnal, jurnal apa, kemudian koma, bilangan yang keberapa, muka surat keberapa. Okey, boleh ya? Okey, dan seterusnya lampiran. Okey, lampiran pula di sini ya. Para pelajar perlu menyusun lampiran dengan kemas dan teratur ya, dan relevan lah. Okey, lampiran yang relevan saja dimasukkan. Okey, perlu dilabel dan ada tajuk untuk lampiran ya. Okey, jadi lampiran itu maknanya kamu kena susun ikut kamu punya penulisan lah, yang mana sepatutnya dahulu didahulukan berdasarkan kamu punya penulisan dalam kamu punya laporan kajian. Okey. Okey, jadi salah satu lagi aspek yang penting yang anak pelajar kita kena tahu adalah berkaitan dengan kemahiran insannya. Yang mana kemahiran insannya ini adalah kemahiran yang akan dinilai sepanjang proses penghasilan kerja kursus. Ya, antaranya adalah kemahiran bekerjasama dalam kumpulan,
ya, mengorganisasi tugas ataupun bekerja sebagai satu pasukan dan kemahiran memimpin. Okey, kemudian kemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif, kualitatif, kreatif dan inovatif. Okey, seterusnya menyedari dan menghargai kepentingan alam sekitar. Okey, menjalankan kajian secara jujur, amanah dan beretika. Dan meningkatkan keyakinan diri dan motivasi. Okey, ini antara kemahiran insania yang perlu anak-anak pelajar aplikasikan, yang mana kemahiran ini akan dinilai dan diberi markah. Kena tahu ya anak pelajar. Okey, seterusnya satu lagi kemahiran yang akan dinilai adalah kemahiran manipulatif. Okey, yang mana kemahiran manipulatif ini terdiri daripada ya, kemahiran mencerap, mengukur dan mengumpul. Okey, memerhati, menemu bual dan merekod. Seterusnya memproses data dan maklumat. Okey, mempersembahkan data dan maklumat dalam bentuk grafik. Okey, dan kemahiran menggunakan teknologi maklumat. Okey, jadi dalam sepanjang kamu melakukan atau melaksanakan kamu punya laporan kajian ini, semua ini akan dinilai lah, ya. Kamu akan dinilai dari semasa ke semasa berkaitan dengan aspek-aspek yang terlibat. Okey, jadi ingat ya anak-anak pelajar, ada dua kemahiran yang akan turut dinilai selain kamu punya laporan kajian. Kemahiran insania dan kemahiran manipulatif. Okey, seterusnya aspek yang akan dinilai dalam kerja kursus kamu ya anak pelajar. Ini sebagai makluman kamu lah supaya kamu memfokuskan kepada benda-benda tersebut. Okey, satu, tajuk, abstrak dan pengenalan. Okey, yang kedua, objektif kajian kamu. Okey, seterusnya latar belakang kajian, kaedah kajian, dapatan kajian. Okey, dalam dapatan kajian ini dipecahkan kepada 4 bahagian. Susunan dan kekemasan laporan, ketepatan dan kesesuaian maklumat, analisis dan pentafsiran serta gaya bahasa. Ini semua akan dilihat dalam kamu punya dapatan kajian. Okey, kemudian rumusan, cadangan dan penutup. Okey, ini antara aspek yang akan dinilai dan diberikan markah. Okey, selain itu, ya, antara aspek yang akan dinilai juga adalah kamu punya rujukan, ya, lampiran, pembentangan, yang mana dalam pembentangan ini ada 5 aspek yang akan dilihat. Satu, kerelevanan, maknanya kerelevanan kamu punya kajian dengan berdasarkan kepada tajuk kajian yang kamu buat. Ya, soal jawab, sama ada kamu boleh jawab soalan atau tidak. Ya, kebahasaan, maknanya bahasa yang kamu gunakan dalam membentang, kreativiti kamu dan kamu punya keterampilan. Okey, jadi Sira beri fokus kepada 5 aspek inilah ya anak-anak pelajar. Dan kemudian kemahiran manipulatif dan yang terakhir kemahiran insani. Jadi ada berapa? 11 aspek ini semua akan dinilai dan diberi markah sepanjang kajian kamu lakukan. Okey. Jadi, ya, apa yang perlu kamu lakukan sebelum memulakan kajian pelajar? Okey. Satu, kena download dahulu manual pelajar. Download dan cuba baca serta fahami manual tersebut dan lihat, ya, baca betul-betul soalan kajian. Okey. Kemudian cari maklumat tentang aspek yang akan dikaji secara teorinya. Kamu kena dapatkan juga maklumat-maklumat secara teori ya. Ini untuk kamu punya sokongan, kamu punya penulisan. Okey, kemudian berjumpa dengan guru untuk perbincangan selanjutnya. Ya, menulis laporan kajian, memulakan untuk kamu punya penulisan dalam laporan kajian. Setelah maklumat kamu lengkap, kamu sudah ada usahawan yang kamu jumpa, kamu sudah cari maklumat secara teori, ya, kamu sudah berbincang dengan guru. Kemudian patuhi jadual perjumpaan, semakan dan penghantaran. Okay, ini penting ya anak pelajar. Okey, seterusnya syarat ataupun
terdapat beberapa aspek yang perlu kamu beri perhatian di sini, ya. Dalam kajian yang akan kamu lakukan, satu, syaratnya tidak boleh usahawan yang sama, maknanya setiap pelajar kena cari usahawan yang berbeza. Okey, tidak boleh ejen ataupun dropship. Okey, tidak boleh usahawan yang ada kaitan dengan keluarga. Contoh ibu, bapa, adik-beradik, makcik, pakcik, tidak boleh. Tetapi kalau kawan kamu mahu kaji keluarga kamu, boleh. Kamu kaji keluarga kawan kamu, boleh. Dia kena cross. Jangan kamu kaji keluarga kamu sendiri. Okey, kemudian kena usahawan Bumiputra, yang maknanya dalam negara sahaja. Boleh usahawan kecil, ya, skopnya ini tidak disempitkan, maknanya mana-mana usahawan ataupun yang baru bermula secara kecil-kecilan pun sudah boleh menjadi usahawan untuk kamu kaji. Okey, dan wajib menggunakan data prima, ya, yang sesuai lah, ya, sama ada tembual, pemerhatian ataupun yang lain-lain yang kamu rasakan sesuai. Okey, itu antara syaratnya, ya. Okey, seterusnya anak-anak pelajar, rasanya, ya, itu sahaja perkongsian cikgu, ya, berkaitan dengan kerja kursus untuk semester yang ketiga inilah, untuk tahun 2021 ini. Ya, cikgu harap kamu faham dengan apa yang cikgu kongsikan, dengan apa yang cikgu jelaskan sebentar tadi. Okey, itu berkaitan dengan panduan secara umum dalam pelaksanaan kerja kursus. Okey, jadi cikgu ucapkan, ya, selamat menyiapkan kerja kursus, ya, dengan baik. Ya, cuba dapatkan maklumat sebanyak yang mungkin dan cubalah menghasilkan penulisan laporan yang terbaik. Okey, cikgu harap, ya, video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar, ya, dan membantu anak-anak pelajar dalam menyiapkan kerja kursus. Okey, jadi rasanya sampai di sini sahaja, ya, perkongsian cikgu. Sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah sharekan dengan rakan-rakan yang lain. Okey, sampai jumpa lagi. Sekian dan terima kasih. Bye.